Sebagai hamba, kita tidak boleh mempersoalkan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dan Tuan kita. Kan kita tahu kisah ketika mana zaman jahiliah sebelum Nabi diangkat, sebelum Nabi diutuskan, macam mana keadaan Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai hamba. Hamba ni zaman dulu tidak boleh persoal. Malah hamba kalau diberi tugas, orang bayar upah atas tugas, upah itu bukan milik hamba tersebut. Dia kena bagi upah kepada tuan dia. Maka kalau kita ambil analogi itu, begitulah kita dengan Allah. Tak boleh persoal. Allah kata, laksanakan undang-undang yang aku telah tetapkan, laksanakan. Walaupun secara logiknya hamba-hamba kat dunia ni rasa macam macam kejam je. Tak. Tidak boleh seorang hamba persoalkan Tuhan. Apatah lagi seorang hamba tak boleh persoalkan Tuhan. Tuhan pun hamba tak boleh tanya, ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, cukup syarat, cukup segala saksi, terbukti dia bersalah, potong tangan. Arahan Tuan begitu. Hamba boleh persoal ke tak boleh? Tak boleh. Follow. Tuan suruh solat 5 kali sehari. Jangan jangan Tuan. Kita hamba. Tak ada apa. Malah kalau kita lihat zaman perhambaan, kalau zaman-zaman dulu ketika berlakunya peperangan, tebusan-tebusan ini boleh menjadi hamba. Hamba ini adalah umpama barangan. Maka sebab itulah hamba-hamba perempuan ketika zaman dahulu, dia boleh disetubuhi oleh tuannya dan anaknya adalah merdeka. Sebab apa? Dia bersifat barangan. Dia adalah milik tuannya. Kalau hamba itu ada baju hamba itu bukan milik hamba, milik tuan. Kalau hamba itu ada kereta contohnya, Sayyidina Bilal bin Rabah sebelum dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia adalah seorang hamba. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar ada kereta waktu tu, kereta itu bukan milik dia, milik tuan. Sama juga dengan kita. Kita ada kulit, kita ada muka, kita ada badan, semua bukan milik kita, milik tuan kita. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada anak isteri, kita ada duit. Semua bukan milik kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Semua milik Tuan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuan kita, Allah itu Tuhan kita. Jadi kalau semua orang faham konsep hamba ini, tidak akan berlaku manusia melanggar perintah Tuan. Kita tengok macam mana kalau seorang tuan yang kaya, kan cerita Piramli pun ada kan, yang dia jual dekat pasar tu kan. Lelong hamba tu hamba. Nampak macam barang dia jual hamba dia. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Kan dia jualnya. Kenapa? Dia bukan jual mi rebus, dia jual orang. Orang itu sudah setaraf dengan hamba. Hamba tak boleh buat apa. Hamba diarah, disuruh, semuanya milik Tuhan. Maka bila kita berada di dunia, kita faham kita adalah hamba, kita akan ikut segala suruhan, segala arahan. Tuhan kata jangan buat begini-begini, kita tak buat. Kalau semua orang faham konsep kita hamba, tidak ada masalah pecah amanah, masalah zina, masalah arak yang sangat berleluasa dengan masalah-masalah sosial di kalangan remaja ni. Sekiranya remaja-remaja kita faham bahawa mereka bukan tuan di atas muka bumi, kita semua adalah hamba, tumpang kejap duduk dekat dunia, kita akan beransur pulang. Sebab itulah dalam kuliah yang dulu kita dah terang bagaimana kita ni ada dua unsur.
Unsur zahir, unsur batin. Unsur zahir kita dicipta daripada kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam, kata Nabi. Dan Adam dicipta daripada tanah. Sebab itulah warna kulit kita warna tanah. Dan bila kita meninggal, kita dikembalikan, ditanam balik ke dalam tanah. Bayangkan kalau Allah cipta kita daripada daun, ibu-ibu ayah-ayah. Macam mana kulit kita? Hijau. Bagaimana kalau asal ciptaan kita daripada awan? Macam mana kulit kita? Putih melepak semua. Dicipta manusia daripada awan. Tak. Nabi sebut kullukum min Adam. Kamu semua wahai anak Adam daripada ayah kamu, namanya Nabi Adam AS. Wa Adamu, dan Nabi Adam itu min turab, daripada tanah. Tanah kan ada. Sebab itulah orang apa, India ke Negro ke, walaupun dia berkulit gelap, masih lagi gelap itu gelap warna tanah. Kalau orang Cina ke orang putih, yang putih itu dia punya putih masih lagi putih tanah. Sebab dia cipta daripada tanah. Itu unsur setiap manusia. Unsur kedua dalam badan kita apa? Rohani kita, roh. Tanah dicipta daripada bawah, roh dicipta daripada atas. Bila kita meninggal, siapa yang masuk dalam tanah? Fizikal ke rohani? Jasad. Bila kita meninggal, yang ditanam jasad. Jasad tu akan dimakan ulat, dimakan semut, hancur, jadi tanah balik. Kenapa jadi tanah balik? Sebab memang dia berasal daripada tanah. Siapa yang meneruskan perjalanan pergi ke alam seterusnya? Roh. Alam yang kita telah lalui, yang pertama alam roh, kita semua dah lalu. Kemudian dipindahkan roh kita ke dalam rahim ibu kita. Waktu kita bayi, ditiupkan roh, masuklah jasad dalam rahim ibu, roh masuk. Itu alam kedua. Sekarang kita di mana? Sekarang kita berada di alam ketiga. Kita ada jasad, kita ada roh. Suatu hari nanti bila kita meninggal, kita akan masuk alam keempat, namanya alam kubur. Jasad yang kita pakai di dunia ni tinggal dalam kubur. Siapa yang teruskan perjalanan ke alam keempat? Roh. Sampai alam terakhir, namanya alam akhirat. Siapa yang terus berjalan daripada satu alam ke satu alam ke satu alam? Alam yang terakhir siapa yang pergi? Roh. Ni tinggal kat sini. Sampai alam ketiga ni, kita meninggal, ni semua tinggal. Ni semua tinggal. Roh kat dalam ni jalan lagi, jalan. Sebab itu dalam sebuah hadis, bagaimanakah keadaan fizikal ahli syurga? Nabi sebut setinggi Nabi Adam AS. Tinggi. InsyaAllah kalau